Apa kabar? Kopi bosian? Korono? Apa sih senang? Terima kasih banyak atas kehadiran semua yang datang pada petang tengah hari ini di Bengawan. Kedatangan kita pada hari ini sudah pun mencecah hari kelima pilihan raya umum Sabah. Kelima ke keenam. Saya pun hari-hari berjalan tidak tahu sekarang ni hari berapa, tidak kira waktu, tidak kira bila hari. Kenapa hari ini cukup penting bagi kita? Hari ini merupakan hari pilihan raya. Saya ulang, banyak kali saya sebut. Hari ini hari pilihan raya, bukan hari raya. Saya bimbang di Kemanis, bimbang saya di Bengawan dengan Membakut. Dorang ingat pilihan raya ini hari raya. Ini bukan hari raya, bukan musimnya kita tunggu duit dibagi kita baru kita turun mengundi. Pilihan raya adalah satu waktu tertentu yang boleh menentukan masa depan rakyat Sabah, bumi Sabah ini. Bukan hari raya. Orang adakan macam berpesta dorang. Pasal apa dorang ngulur duit? Tidak tahu duit dari mana itu. Dulu tidak ada duit, sekarang banyak duit. Kalau bukan pilihan raya tidak datang, duit tidak datang. Musim pilihan raya turun macam hujan. Tidak minta pun dibagi. Yang datang bukan dari Sabah, dari Kuala Lumpur pun datang. Duit turun. Pasal apa? Semuanya datang hari ini. Pasal ini pilihan raya. Pasal apa mereka berpusu-pusu datang? Tan Sri Ibrahim Mainuddin pula. Tan Sri Mahyudin Yassin. Mirip-mirip namanya. Datuk Najib, Datuk Zahid, semua menteri. Tidak pernah ke Membakut, tidak pernah ke Bengawan, tidur di kampung. Orang kampung pun hairan, tidak diunjar datang, mengunjar pula. Diunjarnya gitu. Mengunjar apa itu? Orang Brunei bilang yang atu yang ini Pak. Diunjarnya gitu. Pasal apa mengunjar? Pasal kuasa ada sama orang Bengawan dan Membakut, bukan Kuala Lumpur. Pasal itu dorang datang, merayu, memujuk, mengunjar, membagi. Dulu tidak bagi, semua diambil. Kita punya minyak, diambilnya. Kita punya gas, diambilnya. Kita punya kelapa sawit, dicukainya. Kita punya pelancongan, dicukainya. Pasal itu saya bantah bila bersatu datang ke bumi Sabah. Pasal apa? Waktu itu pasal saya tahu jangan pecah belah rakyat Malaysia di Sabah ini. Cukup. Macam-macam parti. Tidak cukup BN bersatu. Tidak cukup bersatu PBS. Tidak cukup PBS LDP. Tidak cukup LDP MCA. Tidak cukup MCA STAR. Tidak cukup STAR jiran harapan. Tidak ada harapan pun harapan di sebelah ini. Silajim. Tidak cukup harapan STAR bintang, bercintalah pula dorang. Parti cinta. Parti cinta Sabah. Apa matlamat parti cinta Sabah? Kau cinta Sabah, nama saja parti cinta Sabah, tapi menjual Sabah. Kita punya minyak, berbilion minyak kita, reserve minyak kita paling besar di Malaysia. Reserve minyak
datang bukan daripada Pahang, bukan daripada Johor. Reserve minyak Malaysia 37% terletak di bumi Sabah. 1.8 bilion barrel reserve kita. Macam mana saya tahu? Saya Menteri Keuangan ini, Ketua Menteri. Saya tahu berapa reserve kita. Tapi reserve kita punya, minyak kita punya, gas kita punya, 95% dia punya. Orang Bengawan 5% saja punya. Punya pandai orang Bengawan ini. Bendera biru lagi, bendera merah lagi, bendera cinta lagi. Sudah orang tahu ini kita punya harta, Kuala Lumpur ambil, hidup BN. Pandai apa orang Brunei ini? Ampun aku. Ngan kita kawan lama ini. Ini abang-abang saya, si Eke, Ibrahim, Mainuddin. Pasal itu dia tidak lepaskan saya, macam abang saya ni. Saya lantik dia penasihat. Saya pergi Labuan, saya beritahu dengan Tan Sri Ibrahim, Tan Sri sewa satu bot. Saya mau berceramah di Labuan. Bila berceramah, ditutup lampu jam 12. Kita pembangkang dulu. Dari Sipitang saya menjelajah, orang Kedayan di situ minta. Ramli duanya, kawan-kawan lama semuanya. Si Ramli, Dr. Yusuf tu, kau datang ke Sipitang, Sindumin, kempen. Lepas itu sampai ke Labuan, hampir jam 11.30. Setengah jam saya berucap. Bila saya berucap, sampai jam 12, padam lampu. Bukan setakat padam lampu jam 12. Saya balik, bot pun hilang. Dan si Ibrahim bilang, tidak ada sudah bot. Kemana botnya? Lepas itu nasib ada perahu-perahu kecil. Perahu kecil itulah yang saya guna. 2 perahu disewa tengah malam. Yang boleh muat 3 orang saja. Bayangkan saya begitu dengan Tan Sri Ibrahim punya bimbang dengan saya. Tidak ada lampu, pakai handphone lampu di depan. Takut nanti ada kayu di depan terlanggar oleh bot itu. Macam-macam cabaran kita dalam perjuangan ini. Saya di jail, di penjara 2 minggu saya dalam tahanan. Hampir. Tidur di lantai. Tidak kasih makan 1 malam. Pasal apa? Kita perjuangkan hak Sabah dan rakyat Sabah ini. Bukan mudah. Kita punya minyak. Kita punya gas. Kita punya kelapa sawit. Kita tanam kelapa sawit hari-hari, bulan-bulan. Kita baja. Tapi dorang cukai. Dorang yang untung kita hujan, kita panas. Di Kuala Lumpur, goyang kaki saja dorang. Tunggu cukai, pungut cukai. Bayangkan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, orang kita di Sabah ini kena sedar dan insaf. Inilah ketika dia, inilah waktu dia, kita pastikan kita tumbangkan BN UMNO bersatu di bumi Sabah. Cukup sudah. Mengapa tidak ada pilihan kita? Tidak ada UMNO di Sarawak. Tidak ada bersatu di Sarawak. Takkan UMNO dan bersatu di Sarawak boleh hidup. Orang Iban, orang Melanau, orang Bidayu, tidak satu pun parti UMNO kah, bersatu kah, bertapak di Sarawak. Betul tak? Mana ada YB UMNO? Mana ada YB bersatu? Kita pula di Bengawan ini, kita di Membangkut ini mati-mati mau sokong hidup UMNO. Pasal apa? Ada duit. Berapa duit? 100. Berapa duit? 300. Berapa duit? 1.000. Apakah nilai kita di Bengawan, di Kimanis ni 100 ringgit, 1.000 ringgit, 500 ringgit? Bukan bagi kaya orang Kimanis ini 500 ringgit. Kita ada maruah martabat kita. Undi ini bukan untuk 500. Undi ini untuk masa depan orang-orang Sabah, anak cucu kita di Sabah ini. Berpikir. Jangan tidak pikir. Kita kena insaf dan sedar keadaan ini. Bayangkan, tanah beribu ekar tanah kita bagi. Bukan sikit. Tadi dipapar, saya beritahu. Musim berjaya.
Tan Sri Ibrahim Mainuddin pun tahu. Kita bagi tanah kepada Felda. Berapa ribu ekar yang kita bagi kepada Felda? Hampir 200.000 ekar tanah kita bagi kepada Felda. Apa tujuan dia? Bantu orang Sabah menjadi peneroka. Sekarang ini berapa ribu peneroka? Daripada beratus ribu kita bagi tanah kepada Felda. Tidak sampai pun, hanya 1.500 di Umas-Umas, di Tawau, di Ladatu. Hanya 1.500 orang saja peneroka, orang-orang yang susah menjadi peneroka. Kita sudah merdeka 60 tahun. Orang tua kita, harapan mereka, cita-cita mereka bila kita bantu Malaysia supaya rakyat Malaysia di Sabah ini kehidupannya makmur, bahagia, ada kerja, ada duit. Ini tidak, semakin susah. Di Kimanis jambatan gantung pun banyak. Jambatan pun digantung, bukan simen. Berapa jambatan ada di Kuala Lumpur? Tidak cukup satu di Pulau Pinang, sampai 2 jambatan di Pulau Pinang itu. Berapa harganya? Berbilion-bilion. Kita jambatan gantung. Bagus orang Kimanis, hidup bien. Bergantung-gantung kita. Masakan kita tidak insaf. Masakan kita tidak sedar. Pikir pasal duit musim pilihan raya. Ini bukan hari raya. Ini pilihan YB siapa berkuasa di bumi Sabah ini. Kita yang saya sedih, ya. Kita orang Sabah ini. Kita ini rakyat Sabah ini. Merayu sama orang Sabah. Sekarang ini yang berkuasa di bumi Sabah ialah Parti Tempatan Sabah. Macam di Sarawak. Parti Tempatan Sabah. Kalau Kelantan boleh diperintah oleh PAS 40 tahun, orang Kelantan perintah tidak ikut dengan BN, mesti hidup. Kalau DAP boleh perintah di Pulau Pinang 10 tahun, masih orang Pulau Pinang boleh hidup. Masakan kita di Sabah ini, negeri yang kaya, kayu balak ada, emas ada, emas punya banyak di Tawau. Jangan tanya saya, tanya si Musaman, kemana emas di Tawau itu? Bukit emas, namanya pun bukit di Tawau itu. Bukan kayu balak saja sampai emas. Tidak tahu kemana kita punya hasil semua ini. Bayangkan kita punya gas, kita punya kayu balak, dorang ambil. Kita makan sup saja, kamu minum teh tarik saja. Bayangkan keadaan dia punya susah rakyat kita. Bukan kita benci orang Semenanjung. Bila kita lantang bersuara mempertahankan hak Sabah, pasal kita cinta negara Malaysia, kita mau Malaysia ini rakyatnya berpadu. Jangan takbir negara tidak seimbang pembangunan dia. Kuala Lumpur maju, Sabah tidak maju. Kuala Lumpur membangun, Sabah tidak membangun. Hospital di Kimanis ada, Datuk Karim, inlay. Ada doktor, ada pakar, 60 tahun. Kalau orang sakit jantung di Kimanis, bawa pergi KK. Tidak sampai KK, mati di kereta. Hidup BN, hidup UMNO, hidup bersatu. Bagus orang Bengawan Kimanis ini. Kemana kita punya pemikiran ini? Kemana keinsafan kita? Takkan kita tidak mampu bersuara? Berapa tahun siani Pak NP? Berapa tahun abang dia ketua menteri, si Musaman? Kemana kekayaan Sabah ini? Kemana dong yang bil? Nanti saya cakap ini. Ini harta Sabah ini. Kamu ambil video itu. Kalau mau saman saya, saman saya. Saya sudah puas disaman ini dorang ini. Dorang ingat saya takut mau disaman. Saya angkat sumpah Datuk Aidil. Tidak sampai 2 bulan disaman oleh si Musa. Dia bilang dia ketua menteri.
Saya bawa pergi Dewan Undangan Negeri, undi, percaya. Tidak tahu, tidak hadir dia. Lepas itu saya menang. Pasal apa tidak hadir? Pasal dia tidak cukup. 2 bulan. Tidak cukup, mula dia mau pujuk-pujuk. Di pujuknya si Daud. Betul Daud. Di antaranya orang menelpon, Daud cerita sama saya. Di antaranya si Aidil, dipujuk si Aidil. Orang ini tidak melompat. Ini ada maruah martabat mereka. Bukan pasal duit, bukan pasal jawatan. Tapi ini perjuangan untuk kita di bumi Sabah. Pasal itu Tun Mustafa, pasal itu Allahyarham Tun Puad, pasal itu Temanggung juga, pasal itu Abang Tun Openg. Berpakat untuk bentuk Malaysia. Malaysia tidak ada kalau tidak ada Sabah. Malaysia tidak ada kalau tidak ada Sarawak. Malaysia hanya jadi pasal Sabah ada, Sarawak ada. Tapi kita kena berkongsi. Seumur hidup kita tidak ada. Tidak pernah orang Sabah, orang Sarawak jadi Menteri Kewangan. Dorang saja di KL Menteri Kewangan. Apa dorang ingat kita ini bodoh? Jangan cerita timbalan Perdana Menteri, jangan cerita Perdana Menteri. Menteri Kewangan bah. Macamlah kita tidak boleh kira duit. Si Najib datang, dia bilang, oh warisan merosot ekonomi Sabah. Macam mana dia tahu merosot? Dia bukan Menteri Kewangan, saya Menteri Kewangan. BN, UMNO, masa si Musa pinjam duit, bond. Dia pinjam dari pasaran. 1 bilion dia pinjam. Tahun 2018. 1 tahun pinjaman itu kena dibayar dalam 1 tahun. Dia yang pinjam, kerajaan dia, kerajaan warisan yang bayar 1 bilion. Kita bayar tahun lalu utang kerajaan si Musa Aman. Kemana duit dipakai oleh si Musa? 500 juta dipakainya di Johor. Kau bangun Johor, Kimanis perlu duit untuk orang Kimanis, bukan orang Johor. Apa punya ketua menteri? 6 bilion bond SDB Bank. Dari 6 bilion, hampir 3 bilion dipakainya untuk bangun Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor. Bagus punya ketua menteri. Kita punya duit dipakai di KL, orang Sabah mati-mati mau hospital, tidak dipakainya. Bekarat sudah jambatan di Papar ini. Dari Penang dunia kedua lagi. British lagi, Datuk Aidil. Sampai sekarang masih besi lagi. Jangan bimbang, saya sudah beritahu, insya-Allah kita perintah, saya akan buat jambatan di Papar ini. Tidak perlu pinjam duit dari pihak. Saya tidak mau tunggu Kuala Lumpur. Kalau saya tunggu rancangan, mati kita. Sampai rancangan-rancangan, berpuluh rancangan. Sampai rancangan 100. Masih orang Kimanis, jambatan. Bergantung-gantung. Betul tak? Bukan setakat jambatan bergantung. Sekolah pun berpapan. Takkan kita tidak memikir tentang perkara ini? Dorang datang dari Kuala Lumpur. Saya beritahu, kita urus takbir 2 kali belanjawan saya bentangkan di Sabah. Berapa peruntukan kita bentangkan? Hampir 3 bilion lebih saya bentangkan. Di mana kita curi duit kalau tidak ada duit? Masa Covid saja, saya belanja untuk rakyat Sabah. Kita beli 15 juta emas ini. Bagi edar semua orang kampung-kampung. Supaya keselamatan mereka ada. Saya belanja reagent untuk buat testing sama ada positif negatif. Pasal saya tak telefon Kementerian Kesihatan, tidak cukup bahan itu. Saya beli dari Singapura, diimport dari Korea. Berapa juta kita beli peralatan untuk selamatkan nyawa orang Sabah. Walaupun itu peranan Kementerian Kesihatan. Kita bantu kerajaan persekutuan untuk belanja. Wah, orang bilang itu pasal Filipin. Bukan saya yang cakap, tapi saya bimbang musim pilihan raya saja berbangkit tentang Filipina. Kalau lepas pilihan raya, mati sudah ini kes ini. Dulu Tandoan, lepas itu pilihan raya. Berapa orang rakyat Malaysia yang mati di Ladatu pasal Tandoan? Janji saja, si Najib umum
2 batalion. Batalion, berapa plutun saja di situ. 1 batalion pun tidak ada di Sempurna. Tapi lanun hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun. Bukanlah hari-hari, tahun-tahun kita kena lanun. Bila saya cek Marine Police, bot ada, berpuluh bot di Sempurna. Melekat saja di custom, bot. Bila saya tanya kenapa bot tidak jalan, minyak pun tidak cukup. Buat minyak pun tidak cukup. Bayangkan, jaga keselamatan negara Malaysia. Bot pun tidak boleh berjalan. Jangan cerita helikopter, jangan cerita kapal perang, jangan cerita jet fighter. Kau simpan jet fighter di Labuan bukan ada lanun. Kau simpan jet fighter di Subang bukan ada perompak. Yang ada perompak di pantai timur negara Malaysia, di Sabah ini. Buat apa mau simpan peralatan semua yang tidak ada ancaman? Gunakan sebaiknya, kita takbir, kita pertahankan kedaulatan negara Malaysia. Bukan main cakap. Sedap dong cakap, daulat Malaysia. Tapi polis pun tidak cukup allowance dia. Betul, kamu special branch, bukan saya tidak tahu yang lain-lain ini. Mana cukup allowance? Saya tahu, saya paham itu. Pasal saya ini bekas menteri ini. Bukan satu kementerian, bekas timbalan menteri pertahanan, bekas menteri kebudayaan, bekas menteri perpaduan, bekas timbalan menteri perumahan, bekas menteri perdagangan, macam-macam kementerian. Bukan saya tidak tahu. Kita gubal dasar 270 bilion kita bentangkan belanjawan. Beratus bilion belanjawan dibentangkan di parlimen. Berapa yang Sabah dapat? Jambatan gantung. Di Manis dapat. Hospital pun tidak ada. Bayangkan keadaan ini, kita tuntut hak kita, pasal kita rakyat Malaysia. Negeri kaya. Kayu balak ada, biji timah ada, emas ada, kelapa sawit ada. Ikan punya banyak. Ikan di Sempurna mati sampai pencing. Kilang pun tidak ada. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, bukan senang. Kita baru sejak 26 bulan. Bukan 20 tahun saya ketua menteri. 26 bulan. Jadi ketua menteri. Kalau tadi 26 tahun, bolehlah tanya di mana kayu balak. Yang suruh tanya apa kita buat, tanya si Musaman mana kayu balak. Habis kayu balak. Sampai gajah pun sudah keluar dari hutan, mati gajah. Sejak saya ambil alih, tidak ada lagi putung kayu balak macam dulu punya kerajaan. Sekarang gajah pun hidup sudah, tidak mati lagi. Kamu tidak dengar gajah mati hari-hari, bulan-bulan, betul kan? Tidak ada lagi gajah. Kalau dulu gajah setiap 1 bulan itu mesti ada itu. Kena racun, kena ikat dia punya kaki. Nasib gajah ni tidak boleh mengundi. Kalau boleh mengundi, dia undi warisan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap sungguh pilihan raya kali ini pastikan kita menang Dr. Daud dengan Dr. Kamarudin. Dua-dua doktor, saya tidak tahulah. Ampun juga ke orang Brunei ini. Kita pastikan kedua-dua doktor kita letak calon ini. Supaya inilah wakil orang-orang tempatan dari Kimanis kedua-dua ini. Yang ada ilmu pengetahuan. Yang ada kebolehan untuk mewakili orang-orang kita di kawasan ini. Anak jati ini, anak tempatan, bukan anak diimport ini. Si Daud dilahirkan di sini. Dr. Kamarudin dilahirkan di Membakut. Budak Pimping. Bukan budak Jepun. Bukan budak Korea. Bayangkan, saya harap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, pilihan raya ini cukup penting bagi kita. Pastikan. Yayasan Sabah 1 juta
tanah yang kita bagi kepada Yayasan Sabah, Tan Sri Ibrahim pun tahu ini. Mana sudah tanah ini? Daripada 1 juta tanah yang ada, berapa ratus ribu tanah ini hilang. Jadi saya harap sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pastikan supaya kita mau nyatakan harta ini rakyat punya, bukan si Hanipa punya, bukan si Musa Aman punya. Ini anak syarikat Yayasan Sabah. Apa nama dia? Sabah Sopwood. Sabah Sopwood. Berapa ribu ekar tanah Sabah Sopwood ini? Lebih daripada 50.000 ekar yang ada Sabah Sopwood. Ladang kelapa sawit. Di tengah-tengah ladang kelapa sawit ini ada kilang. Nama kilang dia Rentak Hasil Sendirian Berhad. 50% dimiliki Sopwood, 50% dimiliki oleh syarikat Perintis Bernas Sendirian Berhad. Kok viral itu? Suruh si Hanipa Aman saman saya. Ini syarikat. Siapa pengurusi Sabah Sopwood 2015? Siapa cemen Sabah Sopwood? Anak syarikat yang Sabah. Pengurusi dia Musa bin Aman. Siapa lembaga pengarah dia? Abdul Halim Igo, anak Tan Sri Hamid Igo, lembaga pengarah. Sabah Sopwood, rentak hasil 50%, Sopwood punya, 50% Perintis Bernas Sendirian Berhad, 50%. Siapa punya serikat? Rintis Niaga Sendirian Berhad. Muhammad Izidin, Hanipa. Ahmad Firdaus, Hanipa. Ahmad Zakri, Hanipa. SSM, Suruhanjaya Syarikat 2015. Ini pemegang saham dia. Siapa dia? Mana mungkin di tengah-tengah 50.000 ekar tanah Yayasan Sabah kilang ada kepentingan si Hanipa Aman. Pasal abang dia ketua menteri. Habis Sabah ini. Saman. Boleh saman. Jangan bimbang. Kalau mau saman sama saya bawa pergi mahkamah. Ada nama-nama syarikat pemilik Suruhanjaya Serikat Malaysia. Itu baru satu saja. Itu baru satu. Belum lagi saya cerita kayu balak dibagi oleh si Musa 2015 sampai 2115, 100 tahun. Ada satu syarikat dibaginya 2018 sampai 2118. Yang 2015 dibaginya sampai 2115, nama syarikat Jawala. Siapa punya? Ada kepentingan majidkan 11.000 hektar di Sapulut. Macam mana saya tahu? Saya ketua menteri, jabatan hutan di bawah jagaan ketua menteri. Habis Sabah ini, sudahlah bagi dengan Kuala Lumpur, Musa pun ambil. Hidup dia ini, hidup si Musa, hidup si Hanipa. Di Bengawan, di Kimanis, bagus orang Bengawan ini. Pandai-pandai semua. Kena bagi duit 500, dipangkau oleh orang. Orang Bengawan tidak tahu. Orang Kimanis tidak tahu. Kamu masih lagi duduk di lantai, berselipar lagi. Takkan kita tidak sedar pilihan raya ini kita ubah di bumi Sabah ini. Ini milik rakyat Sabah, bukan Kuala Lumpur. Boleh. Jangan hanya pikir duit 100, 500, 1.000. Kita berpikir hilang. Tidak cukup mau ketua menteri, letak pula PCS. Tanding. Di Sempurna pun tanding. Di Tawau pun tanding. Di Kudat pun tanding. 73 kursi. Pasal dia tengok, kalau abang dia tidak ketua menteri, adik dia ketua menteri. Macamlah kita di Sabah tidak ada pilihan dorang saja adik-beradik. Punya handsome si Daud.
Punya bijak si Daud, punya bijak si Kamaruni. Masakan kita tidak ada pilihan? Betul gak? Apa orang Cimanis tidak ada pilihan? Apa orang Bengawan tidak ada pilihan? Kita pilih si Daud baru 26 bulan. Bukan 26 tahun. Tidak pun cukup dapat pensiun. Kesian si Daud. Betul gak? Saya beritahu, tolong Membakut. Dia bawanya orang Jepun, mau tanam padi sampai ke Membakut ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, saya berharap sungguh kali ini kita pastikan orang Sabah, rakyat Sabah tentukan masa depan siapa berkuasa di Sabah. Kuala Lumpur boleh datang ke Sabah. Dorang boleh berkampung di Sabah. Dorang boleh berkempen, berucap di Sabah. Tapi saya peringatkan, jangan ajar kita apa yang kita boleh makan di Sabah ini. Jangan ajar kita apa yang kita boleh buat di Sabah. Orang Sabah tahu apa yang dia mau buat untuk rakyat Sabah dan negeri Sabah ini. Betul tak? Don't tell us what we want. Don't tell us what we do. We know what we want. We know what we can do in Sabah for the people of Sabah. Bersatu, jangan berpecah. Pasal itu bila saya ambil tampuk pemerintahan, jangan berpalah. Orang Kedayan, orang Brunei. Brunei mana? Bengawan. Brunei mana? Membakut. Brunei mana? Kerembunai. Punya banyak Brunei. Orang Bajau, Bajau mana? Bajau Ketabulun. Bajau mana? Bajau Mantanani. Bajau mana? Bajau Sempurna. Bajau mana? Bajau Tawau. Berpecah-pecah kita. Dipecah menerusi parti, dipecah menerusi kaum. Saya dahulu naik presiden UMNO, bekas menteri kanan, orang yang ketiga dalam UMNO, punya tinggi pangkatnya, tidak pernah pun Tun Mustafa, tidak pernah pun Siusu, tidak pernah pun pemimpin lain. Nombor 3, bukan main. Bila saya naik presiden, dorong angkat saya. Hidup wira dari Sabah. Lepas saya lawan UMNO, jadi PTI saya. Dulu hero, sekarang PTI. Bagus. Masakan saya PTI? Pasal apa? Pecah-pecah. Tujuan gitu. Apa dorong ingat orang Bajau, orang PTI? Dalam perlembagaan Sabah, orang Bajau ni orang native, orang asal bumi Sabah ini. Kita ada hak. Bukan tidak ada hak. Orang Cina bukan orang China. Orang Cina Kimanis, orang Sabah. Betul kan? Takkan kita cakap orang Brunei dari Brunei. Orang Brunei orang Sabah, Pak. Betul kan? Jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, pasal saya ada acara lagi di Membakut lepas ini ke Kuala Penyu. Cuma saya minta kepada tuan-tuan, 26 hari bulan cukup penting bagi anak-anak kita ini, untuk zuriat kita. Bukan kita benci orang Semenanjung. Saya sayang isteri saya orang Kedah. Anak saya itu kahwin dengan orang Kelantan. Saya ada cucu orang Kelantan. Saya ada cucu orang Cina dari Sarawak itu, Melanau. Bukan kita tidak sayang, tapi bila kita sayang negara kita, kita tegur pimpinan. Saya tegur si Najib di kabinet, siasat 1MD. Saya pula di jailnya, di siasatnya. Ya Rabbi. Tapi tidak apa. Dorong ingat dorong penjara saya tidak lawan. Lagi orang penjara sama saya, Datuk Eke, kita ini bukan baru dalam politik. 35 tahun saya dalam gelanggang politik ini. Padahal ingat kita takut, saya sanggup untuk memperjuangkan hak Sabah dan negeri Sabah. Si Hanifah pengurusi sama si Nancy, MS63. Satu pun tidak dapat. Pengurusi, saya bukan pengurusi. Pengurusi Tun Mahathir. Mahathir pengurusi dari 2017 kita lulus.
Ya. Kalau banyak ucapan, banyak sangat berucap. Jadi pengurusi Hanif Ahmad, apa yang dia buat? Dorang berucap pilihan Raya Kimanis Palembang. Apa saya cakap? Kalau kita menang di Kimanis, 101 kita luluskan MA63. Satu pun tidak lulus. Kita 26 bulan. Bukan ASNO, bukan Berjaya, bukan PBS, bukan si Jepri. Yang Berjaya perjuangkan hak, kita kembalikan apa perjanjian Tun Mustafa, perjanjian Tun Fuad Steven yang menjayakannya, mendaulatkan kembali status Sabah sebagai wilayah, bukan negeri. Sarawak ialah kerajaan warisan led government yang ada. Si Jeffrey ditumbangkan abangnya di Tambunan. Orang Tambunan ingat dia pejuang Sabah, hak Sabah. Hari ini jadi timbalan menteri, cuma pelancongan saja. Bila dilantik timbalan menteri pelancongan, hidup BN, hidup Mahyudin. Kemana perjuangan ini? Sanggup dikorbankan abang dia si Pairing. Orang Tambunan bagi yakin, melompat dia. Rupanya dijualnya mandat orang Tambunan. Pilihan raya akan datang. Rakan saya Tan Sri Richard Melanjun berkempen di Tambunan. Beribu orang Tambunan hadir di Tambunan. Dan mereka akan sokong parti warisan di sini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian. Macam tadi disebutkan bahawa Datuk Karim, Dr. Daud, AK, Datuk Aliuddin yang ada telah pun berucap. Kita perlu mempunyai wakil-wakil daripada golongan pantai barat, dari Papar sampai ke Sipitang. Perlu bagi kita untuk kerjasama mewakili keluarga kita daripada kaum-kaum Brunei ini, mentadbir negeri Sabah. Kemudian di UMNO yang berkuasa si Zahid. Kemudian di Bersatu calon Lima Bakut yang berkuasa si Mahyudin. Lari kamu pergi Kuala Lumpur itu, mau minta calon pun cium tangan orang KL. Kemudian di Sidaut yang berkuasa ialah parti warisan orang Sabah, bukan orang Kuala Lumpur itu. Jadi saya harap sungguh tuan-tuan dan puan-puan, 26 hari bulan kita turun, pastikan bila kita turun mengundi jangan fikir pasal duit, jangan fikir pasal baju. Tidak ada baju marah, tidak ada tupi marah, tidak ada bendera marah, tidak bagi bendera warisan ditukarnya bendera biru. Ini perjuangan bukan t-shirt, ini perjuangan bukan tupi, ini perjuangan bukan bendera. Perjuangan ini untuk masa depan cucu kita, anak-anak kita. Tolonglah, insaflah orang-orang kita di Kimanis ini. Saya harap sungguh 26 hari bulan ini kita akan ubah. Jangan dorang cerita kalau kita tidak sokong Barisan Nasional, kalau kita tidak kerjasama dengan BN, maka susah kita. 60 tahun kita sokong, masih lagi jambatan gantung di Kimanis ini. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap 26 hari bulan undi, 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 undi. Calon nombor 2. Saya pun calon nombor 2. Datuk Jaujan pun calon nombor 2. Manis Muka pun calon nomor 2 di Sempurna. Di Kimanis ni calon nombor 2. Walaupun nombornya 2, tapi yang penting lambangnya tidak ada gambar si Daud.
Itu lambang pati warisan Sabah. Pasal apa? Kita mau supaya warisan anak bangsa bumi Sabah ini yang diperjuangkan oleh orang tua-tua kita. Tun Mustafa, kau punya beliau, Datuk Ekiludin. Tan Sri Ibrahim Manuddin punya beliau, Datuk Aidin punya beliau, arwah bapak saya perjuangan mereka sebelum kita mencapai kemerdekaan. J. Sundang, Tun Fuad, semua ini sepakat untuk kita bentuk Malaysia supaya kehidupan kita dengan baik. Hari ini tidak pernah berlaku. Saya limpas tadi di Kimanis. Bila saya limpas di Kimanis, saya tengok kilang Petronas. Apa yang ada di kilang? Training center saja. Downstream pun tidak ada. Berapa ribu orang Sabah bekerja di kilang ini? Beribu. Sedang tanah 200 dengan Felda cuma 100 ribu saja. 100 ribu saja orang kerja. Kita punya minyak downstream pun tidak ada. Di Johor satu botol pun tidak ada minyak. Tapi downstream refinery di Pengerang berbilion, 60 bilion dorong belanja. Kita di Sabah berapa juta saja dorong belanja untuk minyak. Kita punya minyak, dorang yang untung. Kita punya kelapa sawit, dorang yang untung. Pelancongan 4 juta pelancong datang sebelum Covid datang. Hasil pelancongan 12 juta saja kerajaan negeri Sabah dapat. Saya tanya kerajaan persekutuan, kenapa 12 juta? Datuk Seri dia punya formula dia cuma cukai pintu bilik. Apa dorangnya? Pelancong datang tidur saja, tidur di Sempurna, tidur di bilik di KK. Pelancong beli baju, pelancong makan, pelancong minum, pelancong naik taksi, naik bas, naik kapal terbang. Berbilion dorang dapat, kita dapat setahun 12 juta. Bagus kerajaan persekutuan ini. Minyak, saya dengar tidak tahu betul ke tidak. Dia sudah mula bayar kepada Sarawak SST, sales tax. Saya sudah letak sales tax 5%. Hampir semua syarikat bayar. Yang belum bayar Petronas. Besok kita menang, kalau dorang bayar di Sarawak, dorang tidak bayar Sabah, saya akan summons Petronas. Kenapa Sarawak bayar? Kenapa tidak bayar sama kita? Pasal kita tidak sokong dia. Itu hak mereka. Jangan cerita kalau kita tidak bersama Kuala Lumpur, maka Kuala Lumpur punya peruntukan tidak dibayar. Perlembagaan Malaysia, mereka ada tanggung jawab untuk bagi peruntukan pembangunan di Sabah. Itu perlembagaan. Dorang pungut hasil berapa ratus, berapa juta dorang pungut hasil dari Sabah. Sepatutnya dalam perlembagaan pulangkan balik ke Sabah. Buat sekolah, buat balai polis, tentera, kesihatan. Itu tanggung jawab mereka. Jangan bimbang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya harap sungguh usaha kita untuk pastikan supaya kejayaan kita dalam pilihan raya ini akan dapat kita jayakan. Hari ini kita punya kuasa, bukan Kuala Lumpur yang berkuasa. Betul. Pilihan raya lalu kita pembangkang di KL. Pilihan raya lalu kita pembangkang di Sabah. Hari ini kita pembangkang di KL. Yang berkuasa di bumi Sabah ialah parti warisan Sabah. Saya yang jadi KTK ketua menteri di Sabah ini. Mau masuk sekolah pun dorang halau. Ini bumi kita. Saya ketua menteri. Ini tanah kita. Dihalau kita di negeri kita. Apa orang kita tidak sedar lagi? Tidak insaf. Saya pegang undang-undang immigration. Saya boleh halau dari Sabah ini. Kalau ada ancaman-ancaman yang ada. Ini termaktub dalam perlembagaan di bumi Sabah ini. Pasal itu Sabah bukan negeri. Sabah ini wilayah. Pasal kuasa immigration terletak di bawah hak kerajaan negeri Sabah ini. Pastikan, pertahankan. Boleh? 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 Terima kasih banyak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.